Macam yang saya sebutkan tadi, kita tak keseorangan. Hari ini adalah first day Ramadan kan. Semalam meriah sungguh orang buat salat sunat tarawih, alhamdulillah. Dan hari ini masuk ke fasa Ramadan ataupun madrasah Ramadan yang baru ni, kita bersama dengan tetamu istimewa yang macam saya mention tadi. Kita bersama dengan Puan Nur Hayati Abdul Hamid. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima Apa kasih khabar? kerana menjemput saya hari ini. Alhamdulillah. Sihat Puan Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. So nak tanya juga Puan, kita dah lebih kurang dah masuk bulan kedua untuk PKP ni. So macam mana aktiviti sepanjang di rumah sepanjang PKP ni Puan? Okey. Sepanjang PKP ni since first day tu saya tak ada keluar ke mana-mana. Saya memang ikut arahan supaya stay at home, duduk diam-diam. So saya tak pernah keluar ke mana-mana, memang duduk dekat rumah saja. Ya, okey. So sambil-sambil itulah, orang kata apa, tak kenal maka tak tahu, bila tak tahu macam mana kita nak membibitkan rasa cinta dan juga kasih sayang tu. So kita nak kenal dengan lebih dalam ataupun lebih detail berkenaan dengan diri Puan sikit. Kalau Puan boleh kongsikan bersama dengan pendengar ataupun penonton kita ni, insya-Allah. Okey, nama saya Nur Hayati Abdul Hamid. Saya masih bekerja. Saya adalah pensyarah di UiTM Shah Alam. Saya ada 5 orang anak. Ranging umur dia dari 28 tahun, yang kecil sekali 18 tahun. Yang mana yang 2 di antaranya, yang nombor 4 dan nombor 5 itu adalah anak-anak OKU yang saya akan ceritakan mengenai kepada orang hari ini. Masya Allah. Oh, Puan pensyarah di UiTM Shah Alam Ya. Maksudnya Puan stay stay di Shah Alam lah. Saya tinggal di Subang Jaya. Subang Jaya. Cik, baru nak cakap, dekatlah kita duduk Shah Alam. Tapi Subang Jaya pun tidaklah jauh sangat kan. Baik, insya-Allah. Macam mana Puan first day Ramadan? Tarawih dan sebagainya, ada perbezaan tak dengan Ramadan tahun-tahun sebelum ni? Selain daripada PKP ni lah. Bezanya cuma solat di rumah sajalah sebab tak boleh nak ke masjid. Biasanya kalau macam tahun-tahun sebelum ni kita akan ke masjid untuk solat tarawih berjemaah. Tapi untuk tahun ni di rumah saja dengan anak-anak dan suami. Masya Allah, itu dia. Baik, kejap lagi kita nak borak-borak berkenaan dengan buku yang Puan tulis. Kan ada 2 buku, yang mana satunya Kanser Payudara Rawatan Moden Konvensional atau Alternatif, dan buku yang kedua Puan ceritakan sendiri berkenaan dengan anak Puan My Morcure, macam mana nak sebut Puan? Morcure Girls. My Morcure Girls. Alhamdulillah. Puan dah selaku pensyarah dalam masa yang sama juga penulis buku. Hari ini kita nak tanya buku yang ditulis oleh Puan sendiri, yang mana Kanser Payudara Rawatan Moden Konvensional atau Alternatif. Yang mana kat bawah tu saya perasan Puan ada tulis pengalaman peribadi pesakit kanser payudara tahap 4. Mungkin Puan boleh kongsikan sendiri. Adakah ini memang realiti cerita Puan sendiri dan apa yang nak disampaikan dalam buku ni Puan? Okey, buku ni memang betul mengisahkan pengalaman saya. Saya disahkan mengidap kanser payudara tahap 2 semasa tu pada tahun 2009 semasa pengajian PhD saya yang tahun yang kedua. Semasa tu saya disahkan di Breast Cancer Institute di United Kingdom, di Nottingham. Bila saya dah disahkan tu, saya ada menulis blog untuk menceritakan pengalaman saya untuk kawan-kawan lah. Tapi bila saya dah sihat ni, saya convertkan jadi buku supaya information tu tak hilang lah. Kita dekat blog ni kan mungkin nanti kukut server down ke apa-apa ke. So dari situlah saya mendapat ilham untuk menulis buku ni. I see. Dan saya sebenarnya Puan tertarik dengan topik ataupun dia punya tajuk, the title tu, rawatan moden konvensional atau alternatif. Adakah dia satu perbandingan di antara tiga-tiga cara rawatan ni Puan?
Okey, sepanjang saya mengidap kanser ni, saya telah mengamalkan ketiga-tiga rawatan ni. Rawatan moden, rawatan konvensional, which is yang pergi ke hospital untuk buat kemo dan sebagainya, dan juga rawatan alternatif. Seperti sebenarnya dia ada diceritakan dalam buku ni lah. Buku ini ditulis secara kronologi dari tahun 2009 sehinggalah ke tahun 2017 bila saya sudah sembuh. Maksudnya buku ni dia berbentuk travelog lah lebih kurang Maksudnya macam Puan sebut tadi dia ala kronologi. So maksudnya dia bukanlah secara dasarnya dia bukanlah buku yang more to orang kata apa academician yang didatangkan apa. Yelah kadang-kadang kan buku kalau buku yang terlalu akademik ni kan dia hanya perbandingan tentang rawatan kan. Buku ni berbentuk motivasi lah. Pembaca yang dah membaca buku ni diorang memang kagumlah dengan ketabahan saya mengalami kanser ni sebab stage 4 biasanya tak ramai yang boleh sembuh daripada stage 4 ni. Betul. Tapi alhamdulillah saya sembuh. And ianya menjadi sebagai motivasi kepada pesakit-pesakit lain yang mengidap kanser yang sama. Baik Puan, saya kalau boleh saya nak tanya jugalah sebab macam saya ada juga adik saya sendiri mengidap kanser pangkal hidung stage 4 yang mana baru saja habis treatment untuk radioterapi selama 7 minggu. So macam yelah kita tahu bila saya pun berhadapan bila tengok adik bila first dia tahu kata dia kanser tu for the first time dia tahu tu memang dia dah tahu stage 4 dan saya boleh nampak awal-awal tu betapa downnya dia bila dapat tahu cerita tu. So macam Puan sendiri macam mana pengalaman Puan bila first yang Puan tahu Puan ni didiagnose sebagai kanser payudara dan macam mana apa tindakan Puan waktu tu? Okey, mula-mula saya didiagnose tu pasal saya mula-mula didiagnose sebagai stage 2 saja. Jadi saya tak risau sangatlah sebab saya diyakinkan oleh kaunselor kat di Breast Cancer Institute tu yang penyakit ni boleh sembuh kalau dalam tahap 2 kalau kita dapat rawatan yang cepat, insyaAllah kita boleh sembuh. Kaunselor tu pun sendiri pun sebenarnya adalah cancer survivor juga. Jadinya itu dia pengalaman. Saya tak takut sangat dah. Masya Allah. Tapi saya tengok bila Allah yang mana-mana rata-rata mereka yang Allah datangkan ujian dengan pesakit yang kita kata macam agak menggerunkan lah. Siapa nak kan macam sakit kanser. Macam saya tengok adik saya sendiri. Macam awal-awal pun memang dia nampak down. Tapi dia sendiri tu tak tahulah, saya tengok setakat saya jumpa orang-orang yang cancer survivor, cancer fighter ni, dia orang punya kekuatan tu sangat-sangat luar biasa tau. Orang yang cepat positif, memang fight habis, masya-Allah kan. So hari ni saya dah berjumpa pula dengan Puan sendiri, memang orang kata apa yang Allah uji dengan penyakit kanser juga dan alhamdulillah hari ni Allah bagi satu kesembuhan. Baik, dalam masa yang sama Puan Allah bukan hadirkan saja kanser tetapi Allah hadirkan juga dengan anak-anak istimewa. So macam dalam buku ni penceritaannya adakah sama macam buku yang pertama tadi, maksudnya dari sudut kronologi ataupun dia bentuk travelog ataupun macam mana? Apa yang doktor sampaikan dalam buku My Molecule Girls? Okey, sama juga masa anak saya didiagnose dengan Mucus syndrome ni, saya ada buat blog untuk diorang juga. Dan saya macam biasa jugalah, saya takut information tu hilang, jadi saya transfer information tu kat dalam buku. And buku ni menceritakan kisah diorang dari mula-mula didiagnose sampai sekarang lah, sampai buku ni dipublish. Alhamdulillah. Macam ini Arnin dan Akilah ni kembar? Bukan, dia orang kakak dengan adik. Yang Adnin tu anak bapa saya, umur dia 20 tahun ni. Dan adik dia Akilah umur 18. Tapi memang dia orang ni memang nampak serupa, and kalau pergi mana-mana mesti orang tanya whether dia orang ni twins ke tidak. Sebab saya tengok menjawab yang dia bukan. Sebab saya tengok daripada kulit buku ni saya ingatkan twins sebab nampak perutakan sama, dari sudut saiz pun sama.
Macam Ya, ya, ya. dia orang sendiri, Mhm. doktor tahu penyakit dia orang ni adakah daripada Aha. awal sejak kelahiran ataupun dia baru? Okey, sakit ni sebenarnya this is a rare disease lah. Maknanya masa dia lahir normal. Dua-dua tu lahir normal macam biasa. Dia Ya. boleh jalan macam budak biasa. Pasti. Pasal sakit ni progresif. Jadi as and when bila dia grow tu dia akan merosakkan macam nak cakap dia akan makin lama makin sebenarnya dia tak ada enzim, tak cukup enzim dalam body dia. Yeah. Jadi bila tak ada enzim tu, pecahkan molekul gula tu, dia akan tersimpan dekat dalam dia punya lysosom. Ni dah macam biologi sikit lah. Yang menyebabkan tulang-tulang dia tak betul develop. Lepas tu dia memerlukan corrective surgeries lah. Ya. Dalam buku ni ada cerita pasal Adnin yang dah di surgery, banyak surgery. Dia buat neck surgery, dia buat hip surgery and so on untuk keselesaan dia lah. Sebab baik, bila doktor dah tahu, doktor dan keluarga sendiri dah tahu berkenaan dengan sakit yang dihadapi oleh Adnin dan juga Akilah, tambahan pula doktor sendiri juga Allah datangkan ujian dengan kanser. So bagaimana waktu tu doktor, yelah macam Adnin dengan Akilah ni, adakah memang diorang tahu daripada kecil diorang ada sakit tu? Okey, diorang ni pun didiagnose di UK juga. Masa saya buat belajar untuk PhD tu, saya bawa diorang juga ke sana. Adnin didiagnose masa umur dia, birthday dia lah, right? Birthday dia umur 8 tahun. And masa tu Akilah 6 tahun. Tapi masa tu diorang masih belum berjalan lagi. Sekarang ni dia punya perjalanan terbatas sikit lah. Dia boleh jalan pasal dia progresif kan sakit ni, jadinya dia boleh jalan sekarang ni dah boleh jalan sikit-sikit je lah, dekat-dekat dalam rumah je boleh. Tapi kalau keluar-keluar memang kita kena guna wheelchair lah. Ya, macam mana waktu tu doktor nak sampaikan kepada Adnin dan Akilah sendiri yang dia orang ni Allah datangkan ujian dengan penyakit sebegini pada waktu tu? Okay, pasal masa doktor bagi tahu tu, diorang pun ada sekali. Diorang ni yang bagus dia pasal Mokyo syndrome ni ataupun MPS 4 ni, diorang ni tak affect, dia punya sakit ni tak affect dia punya brain. Jadinya dia normal. Dia berfikiran secara normal. Jadi since dia normal tu, jadi kita boleh explain dengan dia punya sakit tu lah. And memang selalu dia akan tanya jugalah bila dah besar. Tapi kita kena explain lah betul kat dia. Pasal sakit dia. Ya, itu dia. So memang betul-betul Allah sayangkan doktor dan juga keluarga doktor lah. Yelah, ujian ini datang sebab kasih sayang dan juga rahmat Allah kan. Allah nak tengok sejauh mana hamba dia, insyaAllah. Baik, doktor, kejap lagi kita nak borak juga dengan doktor. Mungkin ada penonton-penonton ataupun pendengar kita di luar sana juga menghadapi ujian yang sama kan. Mungkin ada yang sedang melawan kanser, mungkin ada juga yang Allah uji dengan kehadiran anak-anak yang sangat istimewa. Contoh mungkin kalau doktor mungkin Mokyo, mungkin ada yang lain dengan autism dan sebagainya. So bagaimana seorang ibu ataupun seorang parents, sebagai parents kita nak berhadapan dengan anak, yelah nak kena motivate diri, at the same time kan nak fahamkan. Contoh kalau macam doktor sendiri nak kena fahamkan juga anak yang saban bila makin membesar dia makin nak tahu keadaan diri dia dan sebagainya. Yang mungkin menghadapi masalah yang sama kan, mungkin berhadapan dengan ada yang orang kata apa sedang berjuang melawan kanser, mungkin ada yang sedang orang kata apa dalam proses nak membesarkan anak-anak yang istimewa, mungkin ada autism, mungkin ada Down syndrome, mungkin ada juga yang MPS 4 ni juga. So apa kata-kata doktor untuk diorang as a parent? Mungkin ada yang down kan, kenapa Allah uji aku macam ni, kenapa aku yang dipilih untuk jaga anak macam ni. So kata-kata doktor untuk saudara-saudara kita kat luar sana, insyaAllah.
Okey, untuk yang pejuang-pejuang kanser dekat sana, stay positif, doa banyak-banyak bulan Ramadan ni, apa ni, ikut cakap doktor untuk berubat. And kalau ada nak nak share experience ataupun nak apa ni, mengadu, silalah apa ni, kontak saya insyaAllah saya boleh tolong. Apa ni, yelah kita jadi apa ni, kita pinjamkan telinga untuk pejuang-pejuang Mungkin yang sedang nak berkongsi tu macam mana caranya doktor? Kalau boleh doktor kongsikan mungkin melalui media sosial ataupun boleh direct menghubungi doktor. Kalau nak hubungi saya boleh dihubungi di 011 6192 5758 ataupun boleh add saya di Facebook. Facebook saya nama Nur Hayati Abdul Hamid. Itu dia, insyaAllah. So boleh terus contact doktor untuk dapatkan khidmat nasihat tu lah. Mungkin ada dalam kalangan penonton-penonton atau pendengar kita daripada golongan wanita yang mungkin yelah dia nak one to one, mungkin lebih dekat kan, lebih memahami permasalahan itu. Ya, betul. Pasal kita dah pernah merasa, jadinya kita faham condition dia. In fact pagi tadi pun ada seorang kawan saya pun telefon saya pasal masalah dia, and saya bagi apa-apa nasihat yang patutlah. Masya-Allah. Baik, doktor, satu benda yang sangat menginspirasikan adalah doktor kongsikan dalam bentuk buku, penulisan, dan juga doktor kongsikan juga dalam bentuk orang kata apa, audio ni kan. Kongsi. Saya teringat hadis yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas atau kama qala Rasulullah SAW, adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia yang lain. Mungkin ada orang ada beranggapan bermanfaat tu dari sudut keuangan saja kan, bagi tu bagi ni bagi. Tapi dengan hari ini, dengan meminjamkan telinga juga boleh menjadi orang yang bermanfaat juga. Ya, betul, insyaAllah. Dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak doktor sudi berkongsi, sudi teman saya dekat Zayan ni, insyaAllah. Kita doakan semoga doktor terus diberi orang kata apa, rahmah dan juga kesihatan oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan doktor selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.